A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara barisan dih kehormat Ketua Kuasa Surau Kepimpinan Persatuan Penduduk, wakil daripada UMNO bahagian, wakil Datuk Naib Ketua bahagian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita telah berhimpun di dalam satu majlis yang sangat besar, artinya iaitu kita berhimpun beramai-ramai dalam ceramah perdana majlis ilmu yang mana dengan tajuk yang sangat menarik iaitu Marhaban Ya Ramadan. Nak menunjukkan bahawa penduduk di sini selangkah lebih daripada orang lain nak buat doreh. Dapat buat persediaan. Buat persediaan. Sekali tengok macam ceramah memang kat parking lah. Macam pertemuan tertutup lah dengan Samsul debat kira. Tak ada siapa pun yang sangka kat bawah tempat parking ni ada ceramah. Okey lah tu. Jadi memang tak ada apa lagi lah yang boleh kita tentukan, sebab makan pun semua dah makan kan. Kalau kejap lagi kalau nak lalap pun lalap lah, nak becana dah konyang kan. Biasa ceramah dulu baru makan, ni makan dulu baru ceramah kan. Tapi tak apa, itu pun satu benda baik kan, satu benda baik. Sebab bagi orang konyang dulu. Jadi kan dah habis kan dia kira balik nak lalap semayang. Sudah makan, sudah dengan ceramah, nak lalap pun tak ada hal. Saya dalam ramai-ramai penceramah di Malaysia, saya antara penceramah yang tak kisah kalau ada orang nak tidur. Tidurlah. Tak ada hal. Saya tak kacau hati tu. Saya tak marah dah, sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah, dia boleh lalap. Orang bagi ceramah memang tak boleh lalap kan. Jadi pensyariatan puasa telah bermula semenjak daripada bulan Syakban pada tahun kedua Hijrah, yakni sebagaimana yang kita dengar, kita baca setiap tahun, kita dengar ayat-ayat ni, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu alazim azim. Serangan kan, tiap-tiap tahun yang dah tua tu lagi lah berpuluh kali orang kan. Yang mana ayat tu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Puasa KL sebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna orang tu puasa tak semestinya bertakwa, mudah-mudahannya tu. Sebab ada orang puasa pergi tak semayang, ada puasa ngumpet macam tu ya. Puasa melagukan orang jalan je biasa. Puasa ngutuk imam. Puasa time tarawih ngutuk imam ni, lambe imam ni. Puasa ke tidak? Siang tu puasa, malam tu balun imam selamba kan. Jadi itu maksud dia. Puasa merupakan salah satu daripada rukun Islam, selain daripada kita semayang, selain daripada kita mengajukan haji, mengeluarkan zakat. Bila sebut tentang rukun Islam,
Kita macam pergi umrah lah, kalau tak cukup syarat lah, tak cukup syarat kena bayar dam. Tak cukup rukun, batal, tak sah. Jadi kalau kita rukun Islam tak ada lah satu tak cukup, macam mana nak ngabahan kita Islam? Fikirlah sendiri. Yang paling heran bulan puasa ni besok, seramai-ramai orang marah anak tak puasa tapi tak marah anak tak semayang. Abah dulu darjah 5 dah penuh puasa, kau pula dia marah anak. Dia kira darjah je. Tapi abah semayang pun tidak, puasa ramai ni dah. Itu yang time buka puasa tu kan, mata darah lagi teruk daripada bulan biasa. Yang malamnya nampak makan banyak, bulan puasa lagi teruk makan ni, macam tak pernah makan. Hari pertama penuh jari. Jari itu penuh dengan barang-barang nak beli untuk berbuka. Taufufah, air oren, air jagung, air soya, ayam goreng, kontang goreng, mortijon, murtabak. La ilaha illallah. Mana dari sumber tu? Beli sebanyak-banyak tanpa dia sadar boleh habis ke tidak? Tak boleh habis dah. Lepas maghrib menteneng paut. Tahu menteneng? Macam ni apa agak tarawih bang? Poilah kalu tu. Pak tengok pun tidak bini. Poi bang, tarawih, poi tarawih bang. Dia lagi tahu pada ulas sawah. Ulas sawah elok bersalin kulit, dia macam tu ya kulit kan. Jadi itu dia, la'allakum tattaqun. Dalam bahasa Arab, as-siyam ni bermaksud menahan diri dan tidak bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Ibnu Manzur pula, pakar bahasa, pakar sejarah bahasa Arab, mendefinisikan saum sebagai hal meninggalkan makan, minum, nikah dan berbicara. Nampak tak? Definisi tadi kan, as-siyam tadi berarti tahan diri daripada tak pergi satu tempat ke tempat lain. Ibnu Manzur pula menyatakan bahawa maksudnya hal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Makan tak makan, minum pun tak minum, nikah pun tidak makna gitu-gitu tak ada siang-siang. Gitu-gitu. Faham? Yang macam menuju ke situ pun tak ada. Siang-siang tak ada dah. Senyap. Bulan lain tak nak dah. Senyap lah. Apa nak poluk kau. Tak apa. Tak apa. Dia teragak. Bulan puasa. Yang perempuan pun satu. Memang bulan ni. As-siyam ni juga salah satu maksud. Panas yang menyongek. Panas batu-batu. Bulan puasa. Walaupun duduk dekat Kerinci Residensi. Panih waktu bulan puasa ni, masa itulah kau nak berkorban. La ilaha illallah. Panih bang macam ni. Panih jadi berkorban. Laki macam ni nengok Allah. Dan lagi panih nengok kau jangan. Tu dah kan, tu dalam keadaan bulan puasa. Ya. Ramadan itu ramdu berasal pada perkataan kata dasar dia ramdu, iaitu panih yang menyongek. Itu dia ramdu. Kemudian maksud berpuasa, kita combinekan semua makna-makna itu tadi, maka maksudnya adalah menahan diri dari makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Saya ulang balik. Maka maksud berpuasa menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan, bulan yang panas terik, kerana beribadah kepada Allah bermula daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Selesai. Tu untung kita tahu awal pasal puasa ni. Bulan Syaban kita dah start ceramah Ramadan. Tu advance kan, biar kita bersedia. Ya, 3 kaedah yang mesti dilakukan sebelum bermulanya Ramadan. Ingat, ni dia. Sebelum bermulanya Ramadan, 3 kaedah.
Maknanya persediaan kita. Contoh, sebelum ceramah, persediaan kita pastikan air semua cukup. Siap ancawan, mikrofon pun ada. Jadi penceramah datang pun dia boleh mula minum dulu. Contoh. Bukan nak minum mana dah, contoh. Jadi apakah kaedah persediaan sebelum nak memula Ramadan? Ingat ni betul-betul. Yang pertama adalah taubatan nasuha daripada segala dosa. Bukan kata bulan puasa baru nak elok. Sebelum mula puasa nak kena elok dah diri kita ni. Sebab bulan Ramadan dah nak datang, edan kena elok ni, taubat dah tak nak buat benda-benda tak elok. Taubat, betapa mulia bulan Ramadan. Datang dalam keadaan kita menyucikan diri kita. Yang kedua, berazamlah kita, berjanji tak mau kembali kepada dosa-dosa yang kita taubat tadi tu. Ingat. Dan yang ketiga, berusaha mengetahui hukum hakam berkaitan dengan bulan ini, bulan Ramadan ni, supaya kita dapat melakukan ibadah dengan sempurna, di samping dapat mengukuhkan silaturahim. Pertama tadi bertaubat, kedua berazam tak nak buat balik, yang ketiga berusaha mengetahui nanti bulan puasa nanti daripada pagi apa ni, sahur ke apa, lepas sahur dia nak ngaji kan, apa lagi benda-benda sunat dia boleh buat. Masa sahur apa benda dia nak makan. Buah tamar dah ada belum? Dah ada dah. Kebetulan kawan-kawan saudara Samsul Debat ada buka gerai tu Kau belilah buah tamar, segala bapak jenis tamar semua ada tu. Jangan kau tanya pelopah tu dah. Buah ada. Contoh kan. Jadi makna kata persediaan. Kemudian dah tahu dah. Pagi lepas subuh tak ada nak membuta balik dah. Dah nak ngaji. Itu dia nak siap. Salat sunat duha dia boleh buat. Pasal bulan puasa, apa juga ibadah kita buat berganda-ganda pahalanya berbanding bulan biasa. Mengaji. Jangan tunggu tadarus ya. Mengaji sendiri pun mengaji juga. Mengaji juga kita. Kemudian pukul 1 zuhur, awal waktu. Apa? Kita dah fikir dah. Persediaan. Sampailah asar. Asar paling kritikal. Orang lelaki terutama ingat, lepeh asar ni dugaan paling besar untuk lelaki. Sebab lepeh asar mulalah dia terbayang nak menterdarah apa kejap ni. Mulalah dia terfikir pasal Ramadan mana nak pergi. Kuih-kuih kelapung kat mana sedap. Kuih pek-pok kat mana nak cari. Puteri mandi kat tiki pula ada kan, mana nak cari. Roti john yang mana sedap, sepapan roti john beli macam ni seorang sebatang roti john macam ni langsung tagak macam roti john kan. Lepas asar kalau ikut Nabi lah, lepas asar lagi kuat Nabi beribadah. Sebab Nabi tahu kejap ni dah nak berbuka. Boleh dah ngaji. Saya pesan pada orang lelaki kan, sebab orang perempuan saya tak tahu sebab memang dah tak boleh nak tolong. Bukan kata lepas asar, lepas subuh dia dah bincang nak malam kan nak buka apa. Dia lain perempuan dengan orang lelaki. Dia lain. Itu sebab saya tahu orang lelaki. Kemudian dikatakan pada bulan puasa itu juga adalah waktu-waktu yang mana dimakbulkan doa. Antaranya pada waktu malam. Kan kalau kita tengok waktu-waktu dimakbulkan doa adalah waktu malam, waktu sujud, waktu azan, waktu antara azan dan iqamah. Kemudian ketika turunnya hujan dan ketika bertemu tentera musuh, waktu takhir pada hari Jumaat. Itu antara masuk termasuklah juga pada hari orang berpuasa, iaitu pada bulan Ramadan. Dan ramai ulama menyatakan waktu yang paling paling mustajab lah doanya adalah pada waktu berbuka puasa. Tapi pada waktu berbuka puasa jangan salah faham.
Janganlah dimasukkan doa kita dengan doa buka tu. Panjang doa tu kan. Doa dan Allah Allahu Akbar. Abah pun, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Kaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya la ilaha illallah. Yang anak nengok tafufah, bila lah boleh makan dengan panjang lah doa apa malam ni. Allah, setengah jam doa. Setengah jam doa. Yang emak nak mampu abah ni. Panjang betul doa. Akhirnya walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah dulu. Ayo sah panjang doa ni. Kan panjang betul doa. La ilaha illallah, sah betul lah kan. Takkan macam tu kan. Kemudian doa yang mustajab juga disebut adalah doa orang yang bermusafir. Doa lah banyak dalam perjalanan. Doa orang yang dizalimi, jangan naya orang tu doa makbul. Doa ayah kepada anak, ayah doa yang elok untuk anak kita. Dan yang keempat, doa orang yang berpuasa. Ibrahim Adham, iaitu ahli sufi yang berada di Basrah, bandar pelabuhan selatan Iraq, beliau menyatakan bahawa beliau pernah ditanya, kenapa doa tidak dimakbulkan oleh Allah padahal doa selalu dipanjatkan kepadanya. Dia doa kepada Allah tapi doa tak makbul. Maka Syekh Ibrahim Adham menyatakan ada 10 sebab kenapa doa tak dimakbulkan. Pertama, dia kata dia takut ke Allah, tapi dia tak pernah buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Tu antara sebab. Kadang kita tanya, kenapa doa kita tak makbul? Tu satu. Kedua, dia khabar dia sayang Nabi, tapi sunnah Nabi tak ada satu pun dia buat. Yang ketiga, dia kata dia baca Quran. Memang dia baca, tapi dia tak amal dengan isi kandungannya. Keempat, dia menikmati rezeki Allah, tapi tak pernah syukur. Kelima, dia kata syaitan tu musuh, tapi tak pernah cuba nak lawan musuh. Keenam, dia kata syurga itu benar, tapi tak pernah usaha nak masuk syurga. Orang ajak pergi dengan ceramah agama, tak nak. Nganggur sampai ke lantai, kau datang, insyaAllah, insyaAllah, tak sampai dah. Sebab dia tengok TV. Tengok TV lagi seronok malam ni. Kan? Nak pula hari ni ada hujan-hujan, aduk-aduk, manusia sajuk sikit. Dia nak bertindak awal malam ni. Tengok TV. Janganlah sangka yang bukan. Kemudian yang ketujuh, berkata neraka itu benar, tapi tak pernah usaha elak neraka, malahan check in. Yang ke-8, dia kata mati itu benar, tapi tak pernah usaha kepada kematian untuk bersedia. Ke-9, dia bangun tidur. Bila dia bangun tidur, dia sentiasa menceritakan keaiban manusia, sedangkan dia terlupa pada keaiban diri sendiri. Bercerita memburukkan orang sampai terlupa keburukan diri sendiri. Nak buat ceramah agama malam ni pun macam-macam dia khabar. Tak apa benda ini mesti ada agenda tertentu. Ilallah. Orang buat ceramah lah bingai cakap dia. Bukan buat benda lain, datanglah majlis ilmu, ambillah ilmu tu. Kan? Dan ke-10, kamu kebumikan mayat saudara kamu, tetapi kamu tak pernah mengambil iktibar daripadanya. Tak pernah usaha. Kena ingat, Ramadan ini menyucikan. Kenapa dikatakan Ramadan itu menyucikan? Kerana pertama, bulan Ramadan ini mengajar kita menjaga lidah kita. Lidah kita jangan cakap benda-benda tak elok. Jangan buat fitnah. Dah bersedia, diberitahu awal ni. Yang kedua, mengarahkan lidah untuk berzikir dan juga membaca ayat suci Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir.
ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Menangis-nangis dia zikir taubat kan tuan-tuan ni banyak zikir. Tak ada dia melalak bulan puasa karaoke sementara menunggu waktu berbuka puasa. Apa salahnya kita berkaraoke ni? Mula ni awak kat mana? Awak kat mana? La ilaha illallah. Ya apa tak ada pedal kan? Iya. Macam tahu-tahu sagama ITO bila dah tuang konolah minum bismillah. Saya memang dah lama putih susu. Sabut putih susu teringat saya kono kek jongpul. Kek jongpul ceramah. Awak tak perasan ceramah apa? Saya pun telefon. Kak, apa tajuk hari ni? Tajuknya adalah kelebihan penyusuan susu ibu. Kau bonong saya pula. Saya kono tajuk ni dia nak tuan juga. Kosannya hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Bonong saya. Tengok dalam Google kelang kabut. Awak punya semangat ni sampai ke dewan dengan semua tu tua. Lah buat apa susu dah kering. Ayo kan. Dia tak apalah ceramah lah. Daripada nak ceramah 2 jam 45 minit nak ceramah tak terayo kan. Tu peristiwa saya takkan lupa lah tu ya kan. Tapi memang ya adik-beradik saya memang tak minum air susu. Teh O, kopi O, Nescafe O. Kalau campur dengan susu ya koreh kot. Tapi kalau minum susu saja minum. Dia jangan campur ya. Wah campur meragam kan. Mak saya pun sama. Arwah abah saya dulu tak apa. Tekau selamba ya. Kan? Okey. Kemudian jaga mata dari tengok lawan jenis dan membangkitkan syahwat. Jaga mata. Jangan risau, bulan puasa lah nak tengok macam-macam. Pergi bazar Ramadan, la ilaha illallah masalah, mau ngirai rambut macam ni. Bola peh mandi lah panih, bau shampoo. Tersumbek lubang hidung. Itu sebab saya bulan puasa memang payah. Rekod saya alhamdulillah 2 tahun lah orang kata. Bazar Ramadan memang tak pergi. Dia cakap, oh saya pergi tahun lepas dia pergi. Singgah Bali sebab tak sampai nak buka puasa keluar. Bali nampak mana? Bali naik kereta jalan. Yo. Kadang-kadang pergi bazar Ramadan, perasan ke tidak? Sudah keluar naik motor balik tak boleh apa. Dia pejadah pergi. Sebab sekadar nak cuci mata. Apa? Pergi kelumpur lagi lah. Negatif. Pahala bukan kurang lain lah. Negatif. Ada sekali saya pergi cari barang. Pergilah layat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam-macam pemandangan. Tokek bazar Ramadan kan. Mula-mula tengok pohon ayam. Depan tu pohon orang. Betul. Lepas tu tengok dada ayam. Lepas tu sambung lagi. Tak tergamak nyambut lah. Yo. Yang perempuan baju kotat-kotat la ilah. Kotat betul baju Dah lah kotat. Kek dada tu ada tulisan. Menyala-nyala tulisan. Kita yang lelaki ni terpaksa lah baca. Apa tulis tu? Bila dah dokek baru perasan dia cakap apa tengok-tengok. Keperanjat kan budak-budak sekarang baju macam tu pun tengok saya sayang abah saya. Kita pun ya Allah aku sabarlah dia. Dia pun menyoling. Bila dia menyoling kosannya kat belakang ada tulisan lain. Kalau nak cakap gila betul budak ni. Dia pun tanya budak tu, kau mana kau dapat baju ni dik? Kat pasar malam banyak. Emak kau tak marah ke? Emak pun ada satu. Emak kau pakai kek rumah untuk abah kau. Kau pakai kek luar ni untuk siapa? Apa tak? Tu bahaya. Jaga mata.
arah mata kita, arah yang keempat, arah mata kita melihat kepada Al-Quran dan juga buku-buku ilmu. Yo. Saya tak sampai, tak tahulah buku saya ada lagi ke tak. Buku saya itu saya sendiri pun tak dapat. Saya pun tak sangka buku sulung saya macam tu bona orang beli. Saya tak banyak nak menulis dah. Tapi baru ni buku nikah bukan nak suka-suka jang tajuk habis licin dengan penulis pun tak ada buku. Alhamdulillah. Tapi hari Sabtu ni datang pesta buku. 7 hari bulan datang pesta buku. Ada satu lagi buku saya nak dilancarkan. Tajuk saya bukan ustaz, baru nak start. Buku tu gambar macam ni. Ada gambar ada. Aku bukan ustaz, baru nak start. Datang nanti saya datang pukul 2 tu saya sign lah, tanya mana yang patut kan, insyaAllah. Saya tak sangka itu dekat PWTC lah, pesta buku. Orang Kelumpur tanya kat orang kampung Bandar ayo malu betul. Orang Kerinci tanya orang Samban kat mana tanya kat PWTC kedua ya, sud dalam tu Karang Craft punya sudutnya, insyaAllah datang kan. Terima kasih lah, hari tu pun ada yang datang itu, terima kasih banyak. Saya pun tak sangka, terharu kat lah, ramai yang bagi sokongan, terima kasih banyak lah ya. Ni malam tadi bukan saya tak nak makan dah, tadi tak ponek bona. Malam tadi ke USM Pulau Pinang, sampai pagi tadi sampai Tauhid ngadap mak saya, birthday dia. Lepas tu tengah hari tadi, lepas tu pagi tadi kat Senawang, lepas pagi tadi Senawang, petang ni tadi kat Melaka, petang Melaka tu sini. Tu saya dah siap jamak tadi. Sampai sini pagi-pagi esok kat Melaka. Balik rumah, tapi semua dah lolap dah. Pagi esok kat Melaka, Tauhid bekerja, bukan bekerja lah dah, naik kereta. Bekerja lah, ambil sampai. Naik kereta sampai KLIA besok tengah hari pukul 1 ke 2 naik flight ke Kelantan. Malam esok kat Pasir Putih Forum dekat Pasir Putih Kelantan. Petang esok di Ketereh, malam kat Pasir Putih. Pagi lusa tu naik kapal terbang, turunnya ke airport Tauhid pergi Sarjana Utama Sungai Buloh. Macam tu lah, tak ada waktu ganti tau kan. Tapi itulah, kadang bila ponik tengok muka orang-orang tu tua yang senyum macam okey lah tu, semangat lah saya balik kan. Sebab orang tu tua yang mendoakan saya ni, mudah-mudahan ustaz sihat lah. Terima kasih banyak. Iya kan, kalau tidak tak terdaya nak dah. Itu orang tua, bayanglah kalau orang muda berdoa lagi lah kan. Orang muda lekor selfie letak sama tua pun ajak bergambar sama je. Orang tua pun menangis dengan bergambar macam ni lah. Anda orang tua sekarang, bukan sini dah tempat lain. Kemudian jaga telinga daripada mendengar benda yang sia-sia. Buka radio tak apa dongai, buka lagu-lagu tak apa dongai, biarlah dongai yang elok-elok. Daripada pagi kan ceramah agama boleh dongai dalam Astro Oasis, boleh dengar dalam TV9 Tanyalah Ustaz, sampailah ke petang. Kalau dah tak ada kerja bona lah. Ada seorang tua di Seremban, dia bukan pencen apa tapi dah tua, dengan motor buruk dia, dengan air mineral ni ada kat dalam bakul motor, dengan satu buku dengan pen. Daripada subuh dia naik motor, pergi ke surau, pergi ke masjid, sampailah ke Zuhur, sampailah ke Asar, sampailah Maghrib. Lepas tu isyak boleh balik rumah dia. Setiap hari dia menjelajah satu Seremban, pergi cari majlis ilmu. Bayangkan kalau dia meninggal dalam proses-proses itu, langkah dia langkah yang baik. Itu sebabnya. Kemudian arah telinga mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Dengar deh orang mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dengar tu pun dapat pahala. Ayat-ayat suci Al-Quran didengar.
Kemudian memperbanyakkan ibadah sunnah seperti tarawih, istighfar, tasbih, zikir, ingat Allah dan ikut majlis ilmu agama. Dan yang ke-8 meningkatkan amal sedekah, kegiatan sosial, amal soleh. Kemudian amalan membersih jiwa, menyuci jiwa kita. Apa dia? Banyak mengingat Allah. Sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Baca Al-Quran dan cuba faham maknanya. Sekarang dah tak ada masalah. Tak patut bagi alasan sebab dah banyak dah Quran tafsir. Kek surau tu pun ada, mesti ada. Jangan mengak kata tak ada. Ada. Kan? Kemudian yang ketiga, berbuat baik dengan anak yatim dan fakir miskin. Sebagaimana dalam satu hadis riwayat Ahmad, jika anda ingin melunakkan hati anda, maka sentuhlah kepala anak yatim. Maksud sentuh kepala ni, sayang ke anak yatim. Kau sayang ke laki kau nya, abah mak ada tak ada, ni yatim nama tu bangko yatim apa tapi sayang suami pun dapat pahala. Tapi berpada-pada di siang hari. Faham? Sayang abang main paluk jangan sesiang buta berpaluk. Faham? Bulan lain tak nak kau paluk dah. Kan? Jaga. Sayangi anak yatim dan berilah makan orang miskin. Tu hadis riwayat Ahmad. Makna kalau nak lunakkan hati kita, maksud nak lembutkan hati kita, pada bulan puasa ni kita boleh cara apa? Sentuhlah kepala anak yatim, makna berbuat baik, sayang ke anak yatim dan juga memberi makan kepada fakir miskin. Hadis riwayat Ahmad. Anak yatim ni kan yang paling sedih apa tu? Ada satu sekolah tu pengetua tu cakap ke anak-anak yatim tu, nak gembiralah kau nak, sebab bulan ni lah orang paling ingat ke kau. Sana tak tu? Kita kena bulan puasa bertingat anak yatim. Bulan puasa bertingat. Anak yatim tu diharap kojap ke senia, majlis berbuka puasa dengan anak-anak yatim. Raya, ada jugalah segelintir yang zaman hari raya bersama anak yatim. Habis raya, selesai, senyap anak yatim. Saya pergi majlis zaman hari raya bersama dengan anak yatim dekat satu bank, kat menara bank, tak nak sebut bank mana. Ada satu bank tinggi bangunan ni, tak nak sebut bank mana. Dia boleh jadi Maybank, boleh jadi CIMB, boleh jadi Ambank, boleh jadi mana-mana. Masa tu dengan lebih kurang 60 orang, 40 ke 60 orang anak yatim yang berumur 5 dan 6 tahun, 4 dan 5 tahun. Ya Allah, comel-comel budak tu. Waktu pengurus besar bank tu tengah berucap, saya duduklah dengan budak-budak anak yatim ni kan, duduk dengan dia orang bergambar macam ni. Duduklah kat meja tu. Budak yang seorang tu tanya, "Cik, kuih kari pap tak ada?" Budak tu tanya kuih kari pap. Kan kalau zaman-zaman raya kat Kelumpur ni, tak apa kuih hotel letak kuih kari pap tak ada. Tak ada ni ada. Yang seorang pula, "Bila nak makan ni?" Cakap. Dia marah orang tu berucap lama. Allahu Akbar. Saya pun tunjuk signal kat pengurus bank macam ni. Sebab anak yatim bila dia dah lapar, kau bagi dia makan. Sayang anak yatim, jangan tangguh-tangguh. Lapar lah cik, bagi dia. Besar pahala. Senang hati itu, besar pahala. Kadang sedih tau anak yatim ni kan, bila kita bagi ampau tu kan, dia dapat dalam tu tak banyak bona dah, RM2. Sop di sini tunjuk kawan tu. Bayangkan. Sedih tu tengok. Kita RM2, ni lah tak nampak. RM2 bagi ke budak tu. Ya Allah, besar betul nilai. Ya. Kita cari pilih baju, tak naklah baju ni sama macam tahun lepas, nak baju-baju lain. Tak naklah baju ni kan sama dengan saudara kita, dia dah ambil color ni, kita ambil lah color lain. Bali bolang-bolang. Anak yatim tu kan satu sekolah dengan kawan 56 orang sama color. Kemen riang ni. Mak abah tak ada.
riang baju sama, kita lah banyak cekadak. Mak tak? Iya, fikir macam tu ya. Tu sebab nampak anak yatim, cakap elok-elok dengan dia, bagi semangat. Jangan sesedih, bagi semangat. Adik beruntung Allah Ta'ala pilih adik jadi macam Nabi. Dia tak faham. Sebab Nabi kita pun anak yatim. Kalau Nabi boleh berjaya, adik pun boleh berjaya. Macam tu cakap. Bantai melulung nampak anak yatim. Sabarlah nak. Makcik faham macam mana rasa jadi anak yatim. Bantai melulung budak tu. Budak tu pun mengalah. Ya. Kemudian yang keempat, banyak mengingati mati pun membersihkan jiwa. Tu sebab saya dalam 4 bulan ni banyak saya dalam ceramah saya sebut pasal kempen IM4A. Ingat mati for Allah. Ingat mati, bukan minta mati tau. Ingat mati. Dan ni bila-bila boleh mati. Tapi ya Allah, tak sangka pula Allah Ta'ala bagi dan sekali lagi peluang. Bulan puasa sekali lagi. Alhamdulillah. Bukan cakap yang tua tau, yang muda pun sama. Jangan lupa, budak yang naik basikal yang kena langgar kat Johor itu umurnya belum pun 13-14 tahun. Ada yang umur baru 11 tahun. Budak muda belia, muda lelok. Hari tu budak Syafiq yang meninggal sebab gangren tu, umur berapa tahun. Berapa ramai orang mati bukannya pada waktu tua, muda-muda mati dah. Macam mana nak cakap? Tu sebab setiap kali masuk bulan puasa, syukur ya Allah. Tu doa Imam, Waballighna Ramadan, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan ya Allah. Syukur tahu sampai bulan Ramadan. Makna Allah Ta'ala sayang kat kita. Dia bagi kita peluang lagi. Malam tadi berapa ramai yang terlalap tak sampai minta umur dia biar hidup lagi pagi tadi. Tak sampai minta pun. Malahan ada yang tidur tak minta pun. Tengok TV, tengok bola, terlalap sampai pagi. Tengah bancuh kuih, terlalap. Tengah tengok TV, terlalap. Tengah baring-baring. Baru ingat baring kojab ya, terlalap sampai ke pagi. Tak sampai minta pun, ya Allah, biarlah aku hidup lagi pagi esok. Tak sampai pun minta, tapi Allah Ta'ala bagi lagi kita hidup pagi tadi. Maka betul Allah Ta'ala tu maha penyayang. Dan tak ada siapa pun bangun pagi tadi mengeluh, aduh hai hiduplah lagi ha. Tak ada. Sebab kena syukur kita, Allah Ta'ala sayang kat kita. Kemudian bila ingat mati, hati yang tenggelam dalam urusan duniawi mengejar kesia-siaannya, hambakan cinta kenikmatannya akan lalai ingat mati. Firman Allah, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Makna walau macam mana kita lari daripada kematian, kematian tetap akan sampai ke kita. Ya. Kemudian yang kelima, sentiasa muhasabah diri kerana nilaikan diri sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 8 ayat 18. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Islam, pertama, jangan kita melampau dalam agama kita. Jangan berlebih-lebihan. Nabi suruh salat, Nabi suruh puasa, tapi tak ada melampau dah. Semayang yang pagi sampai malam tak makan, tak minum, tak tengok anak, tak tengok bini semayang pun tak boleh. Ada masa salat, ada masa puasa. Puasa bukannya dan rasa lah sebab dia nak lebih takwa dan dia nak buka puasa lepas isyak. Ada. Cubalah. Dan rasa steady lagi ni. Tak ada. Buka puasa tetap buka. Time maghrib tu bukalah. Dulu masa zaman sebelum zaman Nabi dulu pernah puasa tu pada waktu bila tu? Puasa tu bermula daripada lepas isyak sampai maghrib esok tu. Dulu sebelum keluar persyaratan tu, sebab dia kata berpuasalah kamu seperti mana orang-orang sebelum kamu berpuasa. Dulu pernah puasa bermula lepas isyak. Bayangkan makna lepas maghrib makan,
Isyak puasa balik sampai maghrib esok. Maka ada satu kisah seorang lelaki, dia terlapeh waktu maghrib tu, dia terlalap, jaga-jaga dah isyak, jadi dia kena tarik puasa. Besok tu pengsan dekat ladang tamak. Dia kerja kat ladang tamak, pengsan. Maka lepas tu lah puasa tu bermula pada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Negara-negara yang paling lama puasa adalah negara-negara Balkan. Ada yang berapa boleh jam puasa. Dia 4 jam ke 5 jam yang dia tak puasa. Yang lain semua kena puasa. Negara yang paling sikit puasa, paling sikit masa puasa, negara-negara dekat Amerika Selatan macam Peru, 9 jam ya puasa sehari. Orang yang paling sekejap puasa adalah orang yang tak puasa. Faham? Itu statistik kan tu. Kan? Mentah darah dia fikir, lapar. Orang yang tak puasa lagi teruk lapar pada bulan puasa. Percayalah. Apa nak makan ni? Apa nak makan? Kedai semua tutup. Dah ada pot Mari buka. Bukan marab buka dah. Mari buka je. Ada kedai-kedai mamak tu. Masuk dia pejabat berminyak-minyak mulut La ilaha illallah. Kau puasa tak ni? Puasa. Bau kari mulut kan? Ya. Jadi Imam Al-Ghazali kata, kalau nak capai takwa yang kamil, maka kena jaga takwa adab. Kita bulan puasa ni kita nak cari insurans akhirat. Masuk dalam kubur kan, malaikat nak dikotok kepala orang. Seksa dalam kubur ni, nak dikotok kepala. Jangan. Kenapa pula orang ni rajin mengaji, rajin berzikir? Tak jadi pukul kepala dah. Kita baduk paut baru nak bantai paut. Jangan. Kenapa lah? Dia ni rajin puasa sunat. Maknanya puasa ni jaga paut kita daripada kena pukul dalam akhirat. Kemudian nak dibantai kaki, jangan. Kenapa? Dia ni rajin bangun malam beribadah, qiyamul lail. Qiyam al-lail, bangun malam. Maksud bangun malam beribadah. Bangun malam terkancing, tidur balik tu tak kira. Membeser tu sah kira. Ini cerita kalau bangun beribadah malam, faham? Dah bangun dah. Nama tu sebab orang perempuan paling senang dapat Lailatul Qadar. Faham? Orang perempuan paling senang dapat Lailatul Qadar. Apa sebab Sebab dia yang biasa yang bangun pagi siapkan sahur. Tu sebab jangan merumut bila siapkan sahur. Faham? Dan yang kena bangun dia membuta ya, jangan. Faham? Nak dapat pahala Lailatul Qadar tu kan, setiap pagi yang kita bangun tu kan, niat, ya Allah, hari ni aku bangun ya Allah, aku nak siapkan sahur ni, aku niat kerana kau ya Allah, lillahi ta'ala. Niat dapat pahala ibadah. Kono pula malam tu Lailatul Qadar, takkan batu kita yang dapat. Yang laki memanglah kita masak banyak-banyak. Kadang-kadang pagi kita panis lauk kan, ya Allah, muka laki macam nak kau penampak. Dah dua mundur ni. Asah nazak dah. Dah nazak sahur. Mundur. Bang. Apa? Basuh tangan nak minum. Asah lah lalok kan. Itu kan. Perasan tak? Sahur payah benar nak makan. Kenapa? Kan? Ni nak bagi petua. Sebab bangun kira nak muntah darah, memanglah tak dapat makan. Bangun, cuba segarkan badan, mandi dulu, solat sunat 2 rakaat, kan? Kira syarat kita nak tahajud ke apa, buat 2 rakaat. Lepas bagi salam, tengok paut macam mana. Masa tu berbunyi ni, azan mana bunyi dalam perut. Allahu Akbar. Asal lapar tu. Pergi ke dapur tengok macam mana kita makan. Ini bangun tu macamnya.
Berbondor-bondor. Banyak mana tu. Barah dia tuah banyak. Arwah wan batu kiki. Tempat dia lagi wan dia. Makan sahur bertambah. Payah nak cari orang tua makan tambah ni. Wan makan bertambah. Terayo ni orang wan tambah lagi. Orang dulu nak tengok kan. Dia mana? Esok tu dia puasa steady je. Tak ada panas, tak ada ni, selamba dah. Kemudian latihan takwa menurut Saidina Ali. Bulan puasa ni adalah latihan takwa. Apakah dia latihan takwa? Kan disebut tadi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa latihan takwa? Yang pertama, takut kepada Allah. Khauf Rabbul Jalil, takut kepada Allah. Cuba tengok, tak adalah orang yang paling takut ke Allah bulan puasa. Bulan puasa naik kereta camin golap. Dalam kereta tiba-tiba kita membelok, bergolek-golek air mineral. Pap pada kaki. Saja-saja ya air mineral ni. Orang tak nampak dah, cuba buka minum. Minumlah. Orang tak nampak. Kenapa tak minum? Sebab dan puasa. Bulan puasa dia jaga. Allah Ta'ala nampak. Walaupun orang lain tak nampak, Allah nampak. Macam tu lah disiplin bulan puasa. Air ni bukannya haram, halal. Tetapi kenapa tak boleh minum? Sebab dek kita puasa. Nampak tak? Yang kedua, a'mal bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Bulan puasa. Bulan puasa lah nak tengok orang tadarus. Kan? Memang tak boleh lawan dengan perempuan tu. Sebanyak-banyak grup tadarus orang perempuan. Orang lelaki itulah sadar. Ni ramai lelaki. Cuba tengok grup tadarus tinggal berapa orang ni. Itulah raman tiap-tiap tahun. Muka dah macam rehal. Dia tiap-tiap tahun muka yang sama. Yang perempuan pun, kalaupun muka yang sama, kebetulan dia ramai, ada banyak grup. Kan orang perempuan kan? Tengok. Kalau tak pandai, belajar. Akak tak pandai ngaji dah. Akak tak dapat ikut tadarus. Jomlah kak, tak ada dah akak baca mengangkat. Orang lain elok berselo yang kau mengangkat, kenapa? La ilaha illallah tahu. Maksud mengangkat tu slow-slow mana baca. Dah tahu slow tak reti, tak apa. Join je tadarus tu, duduk topi, pegang kitab. Akak duduk topi ya. Duduk topi. Bila orang tu baca, cuba ikut dalam hati. Kata cubanya, tapi dah 5 tahun manyang duduk topi, apa hal pula? Poilah belajar. Bulan puasa bila sebut tadarus, ingat bacaan mestilah bacaan bersemak. Ada setengah tampek baik tadarus, dia baca macam mana? Kau muka surat pertama, kau muka kedua, kau muka ketiga, pek 5 6 dan muka 20. 1 2 mula. Sontak jalan macam langau punya. Bab dah habis 1 juzuk. Tu tak ada dah. Mesti bacaan bersemak. Bila bacaan bersemak, kalau kita salah, tak apa orang togu kita. Jangan marah. Dogi pula tu. Baca kak. Allazina amanu. La ilaha illallah. Kak tengok sini. Allazina amanu. Macam tu. Baca lek. Allazina amanu. La ilaha illallah. Kak. Z tu panjang. Allazina amanu. Cuba ikut allazina amanu. Macam tu. Coba balik.
allazina amanu. Kak, tengok sini. Allah, dia kena sabar orang ngajar tu. Allazina amanu. Allazina, macam mana lah kak? Sebelum saya tampar kak, tak sabar dah. Tak sabar deh, ajarnya macam tu. Kan? Ada tu pula tak boleh kena tagu. Allazina ka, allazi tu panjang tahu dan tu memakai kau. La ilaha illallah. Marah pula orang tagu dia. Kan? Janganlah macam tu. Yang teralak tu mana pernah jadi tu kan. Okey? Jadi tu deh. Tahu. Apa lagi? Tarawih. Bulan puasa nak jumpa tarawih, betul tak? Jangan kira-kira lah. Orang perempuan kadang-kadang kat saf belakang tu mulalah dia. Nonga. Siapa imam malam? Yo. Kalau dia dengar Allahu Akbar. Wih, malam ni laju ni weh. Tahu dah. Imam muda. Imam jemputan malam tu imam USD. Samsul debat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Bagus imam. Sekatul dia ambil dia suka imam macam tu. Kono lah malam tu imam sabar. Oh, imam sabar. Sabar bacaan. Allahu Akbar. Wah, nilai macam ni. Lambek sudah ada. Saya kono kat kampung jual labu macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu soalnya terlupa kau deh. Ar-Rahmat penganjat Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ikut dah lah. Itu baru isyak tu, belum tarawih lagi dah. Saya ke kampung main dah jam tu benar lama isyak. Saya pun tanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun tanya, pakcik, apa dia? Sini kan biasa bawa tarawih berapa? Kita tiap tak tahun 20. Tu ke imam, itulah imam. La ilaha illallah. Adab salat sunat tarawih ikutlah daripada mula sampai habis. Tahu? Kemudian amal lebih tanzil selepas tarawih apa dia? Berbuka puasa ikut waktu. Buka puasa ikut waktu. Kita disunatkan untuk mengawalkan berbuka puasa. Maksudnya azannya tarawih makan. Mengawalkan berbuka puasa, bukan kata awalkan tu sampai pukul 4. Itu high tea namanya. Melewatkan sahur sampai pukul 8 pagi itu breakfast. Bukan macam tu dah. Lewatkan sahur maknanya ambil lah waktu hujung-hujung dokek-dokek nak imsak tu kita dah kita makan. Dalam kompek setengah tu okey lah tu. Tak adalah hujung bona, cupil-cupil. Waktu berbuka tu azannya memang tahu makan. Umat macam ni ada standby lah. Dia dah dengar bunyi mikrofon tu. Bum, bum. Pegang wah tamah. Dia wah semua macam ni apa wah tamah. Badar-badar nunggu azan. Dia dengarnya, suap makan. Bilal Qasan, testing. Buat testing. Belum azan ni dah. Dia buat alamat dah totalan. Dah rugi. Janganlah macam tu bona. Cuba dengar tu.
Allahu akbar, Allahu akbar. Doa, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa laka aslamna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya marhamin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillah ala barakatillah walhamdulillah bil alamin. Makan buah tamar, minum kan relax tu. Nampak tak contoh tu? Saya tunjuk sekali lagi kalau tak nampak. Tuan-tuan, jadi tapi boleh juga kalau takut nanti kita borek nak solat. Macam arwah abah saya tu, dia dah hajar saya. Waktu buka puasa tu makan ringan-ringan dulu, makan buah tamar, minum. Lepas tu tawarih pergi solat dulu. Allahu akbar, salam maghrib. Tapi kalau banyak botol makanan kat dapur tu yang mengancam keselamatan negara, terutama siput sodut. Kalau kau nak ajak penceramahnya datang, lalu siput sodut buka. Siput sodut fresh, tengah semayang terbayang siput sodut. Allahu akbar, serap terdengar bunyi sodut kat dapur. Habislah siput dan nikang, habislah siput dan nikang. Kalau tak khusyuk dah semayang, baiklah kau pergi makan. Kalau macam tu kan menyebabkan tak khusyuk semayang, makanlah dulu. Tapi lebih baik kita makan sikit, pergi solat dulu. Cakaplah yang simpankan lauk siput tu kan habis pula, tak merasuk. Yalah, nanti saya asing untuk abang ya. Tapi masuk solat, tenang hati. Lepas dah bagi salam, dah doa, makan. Sebab bila kita makan lepas tu, kita makan capek, kemudian duduk rehat sementara tunggu waktu isyak. Jangan makan sampai dah habis azan, orang dah habis semayang, dia tak habis makan. Itu yang bantu paut tu terkeluar-keluar dah. Kesapit kotam tu terkeluar ke pusat macam ni. La ilaha illallah, banyak botol dan makan dah. Ya. Buka ikut sunnah buah tamar. Kan? Buah tamar tu ikut sunnah lah tu. Kan? Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi takut kepada Allah, Ghafur Rabbul Jalil, amal lebih tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Panih bonal lah, tak ada kipih depan ni. Kan? Bukan apa. Bila dia tak ada kipih ni takut lambek sampai. Bila lambek sampai, ceramah tu dah orang habis. Tengok. Wah, mau umat besar mana kipih tu. Adalah. Jadi kemudian yang ketiga apa dia? Yang ketiga berpada dengan yang sedikit, qanaah. Jangan berlebih-lebihan kita. Makanan lah, makanan. Jangan kita makan banyak-banyak. Jangan membazir-bazir kita dalam berbelanja. Kan? Hari pertama, kadang-kadang orang kita yang paling heran, hari pertama dah beli banyak ni. Bila makan banyak benda tak habis. Esok beli lagi macam tu. Makna tak belajar gitu. Kan? Jangan kita berlebih-lebihan. Kemudian banyak cara kita nak qanaah ni adalah banyakkan bersyukur kepada Allah dan banyakkanlah bersedekah pada bulan puasa. Sedekah bagi makan dekat orang, bagi makanan ke orang pada bulan puasa, kita dapat pahala orang yang berpuasa tu tanpa mengurangkan pahala orang tu sedikit pun. Faham tak maksudnya? Makna orang tu puasa, kita belajar dia makan, kita dapat pahala tu. Pahala orang yang puasa tu kita dapat. Boleh tak rapat sikit dah, tak terasa lah. Tu dah. Baru terasa. Oh ya, sampai sajuk air di sini. Tu dah. Makna bila kita belanja orang makan, walaupun kita bagi buah tamar, terobang lah benda tegang ya. Bagi buah tamar, dia tak ada cakap bagi makan orang tu sampai sendawa 3 kali, tak ada. Bagi buah tamar takkan mengurangkan pahala orang tu pun. Bila orang tu makan, kita dapat pahala dia. Paling senang kan. Jangan kita cakap, kau mula nak belanja dan makan, pahala dan dah lah sikit tu pun kau nak ambil. Tak ada macam tu dah. Makna pahala tu kita dapat bila sedekah makan. Contohlah, majlis berbuka puasa malam tu ada ustaz datang.
Kita nak banyak-banyak nak tak berapa ada duit. Kita perlu buat satu lauk. Satu lauk kita buat. Kita pun hantar ni lauk untuk ustaz ha. Dongang ustaz tu gambar lauk masak lemak cili api ni hasil masakan. Ya, ni amanah ni tuan imam bagi kat penceramah tu. Tuan imam pun tak boleh usik lauk ni dah. Mak sampai imam tak dibagi usik lauk tu. Contohlah kan. Pun dapat pahala. Tetapi yang afdalnya pada bulan puasa ni kalau nak bagi makan ke orang, bagi sedekah tu sebelum berbuka. Makanan tu sedekah sebelum berbuka. Kalau selepas berbuka baru bagi tu nak moe pelupusan sisa pepejal. Mana kau dah tak habis makan kau bagi ke orang buat apa? Kan jadi sisa-sisa lah tu mana ya? Okey. Dan yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan, yakni beramal dengan bersungguh-sungguh. Kita dalam hidup kita ni kita nak kerja empat perkara. Tiga perkara. Yang pertama, kita nak kerja apa? Hidayah. Kerja hidayah supaya kita dapat beza benda baik dan benda buruk. Yang tu penting. Mudah-mudahan bulan puasa ni kita dapatlah hidayah. Kena minta dengan Allah Ta'ala banyak-banyak. Kalau tidak, takut dah terbiasa buat benda tak elok, benda tu jadi elok kat kita. Tak biasa buat benda elok, jadi benda tu tak elok lah kat kita. Orang ni semayang macam bagus-bagus je. Jangan. Sedangkan tu benda baik. Ya, tu pertama. Yang kedua, qajalah maghfirah. Pertama ni hidayah, yang kedua maghfirah, iaitu keampunan daripada Allah. Nak dapat keampunan pada Allah ini, istighfar banyak-banyak. Istighfar adalah satu daripada 7 amalan sunat yang terbesar Nabi biasa buat. Jangan tinggal. Astaghfirullah. Pernah sahabat tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Macam mana cara nak istighfar? Nabi ajar astaghfirullah. Rajin lagi, astaghfirullahalazim. Nak rajin lagi, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Terpulang. Tapi astaghfirullah pun memadai. Astaghfirullah. Istighfar banyak-banyak. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat. Nak dapat rahmat Allah hanyalah dengan beribadah banyak-banyak. Ingat, kita takkan masuk syurga dengan pahala. Tak. Pahala ni penilaian untuk ibadah kita sahaja. Tapi nak masuk ke dalam syurga hanyalah dengan rahmat Allah. Allah kata izinkan, maka masuklah kita dalam syurga. Ada seorang abid ahli ibadah, dia beribadah 500 tahun. Akhirnya Allah Ta'ala beritahu, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Apa kata ahli ibadah ni? Ya Allah, aku tak nak dah kau masukkanlah aku dalam syurga sebab ibadah aku tu. Dia cakap macam tu. Sombong dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala cungkilkan sebelah biji mata. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya nikmat sebelah mata kau tu tak boleh tabuh dengan ibadah kau 500 tahun. Semua dengan rahmat aku. Ya, rahmat Allah aja menyebabkan kita masuk dalam syurga. Itu sebab nak dapat rahmat Allah ni, beribadahlah banyak-banyak, berzikirlah banyak-banyak, buat pahala banyak-banyak, ya. Nikmat yang akan Allah Ta'ala tanya pada kita ada 4, nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta dengan nikmat ilmu. Nikmat umur, berapa tahun umur kita hidup, macam mana kita habiskan. Berapa kali kau tempuh puasa? Alhamdulillah ya Allah 50 kali. Macam mana puasa kau? Macam tu ya. Tahap puasa ni ada 3. Dah 3 pula. Nanti itu negeri yang saya cerita. Itu pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat muda. Macam mana kau habiskan masa muda kau? Enjoy ya Allah, habis. Yang ketiga, Allah Ta'ala tanya nikmat harta. Kemana kau belanjakan harta kau? Ada tak kau sedekah? Ada tak kau masuk dalam tabung surau Kerinci Residensi? Ada tak? Nampak tabung kau berapa? Senyum ya Allah. Sebab ustaz tu cakap senyum tu sedekah. Senyum tu sedekah ke orang, bukan ke tabung. Tabung tu nak duit. Faham?
Berbelanjalah di jalan Allah. Nampak tabung surau, masuk duit. Mudah-mudahan tabung surau itu digunakan untuk manfaat bersama. Dapat kita pahala berterusan. Contoh nak pasang aircon, tarik duit tabung tu, beli aircon. Selagi mana orang pakai aircon tu, kita dapat pahala. Barang siapa yang membina rumah Allah, Allah Ta'ala akan janjikan ganjaran istana padanya di dalam syurga kelak. Orang nak bina surau, bagilah berapa yang kita ada. Itu pun sebahagian daripada membina rumah Allah. Bila kita bagi duit tu, usaha kita. Itu dia. Dan yang keempat, nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapat, pertama, kita amalkan ke tidak. Yang kedua, kita sebar panjangkan ke tidak. Ya. Kelebihan pada bulan puasa, pertama, bau mulut. Kan bau mulut ada bau semacam. Itu kelebihan sebenarnya. Sesungguhnya orang yang bau mulut macam tu, akhirat sok bau dia, bau al-miski, haruman kasturi. Tapi janganlah sesaja suluh ke orang. Kan? Rumah ai tak terdaya orang dah kan. Tak adalah macam tu. Bau baeng dah. Budak KL ni istilah. Yang kedua, kelebihan adalah malaikat beristighfar untuk orang yang berpuasa. Daripada mula dia berpuasa sampailah buka puasa, malaikat doakan kita, minta keampunan untuk kita. Yang ketiga, Allah memperindahkan syurga setiap hari untuk kita. Dihiaskan syurga untuk orang yang berpuasa. Kemudiannya, syaitan dibelenggu. Setan tu dikek. Jadi kalau nak ukur selama ni kita jahat sebab dek setan kau tidak, tengoklah bulan puasa. Setan kau nak ikek. Jadi kalau bulan puasa kita jadi elok, maka betullah setan nyebab yang kita jadi tak elok. Tapi kalaulah bulan puasa, sebelum bulan puasa perangai memang macam malaun. Bulan puasa lagi teruk, maka dia yang ikut setan tu, sebab dia ganti setan. Tengok balik perangai. Kemudian kelebihan lagi, mendapat keampunan daripada Allah. Jangan putus asa, minta ampun daripada Allah banyak-banyak. Kelebihan sedia ada pada bulan Ramadan. Pertamanya kelebihan Lailatul Qadar, yang mana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan satu malam bukan lebih baik daripada 1000 malam, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya Allahu Akbar. Dapatlah soalan bocor. Dia akan berlaku pada 10 malam terakhir. Ya Allah, dah tahu bila. Malam-malam ganjil pula tu. Dah dapat dah. Itu pun pemalih lah itu malam last. Malam pertama seramai-ramai yang semayang jemaah tarawih berlempah sampai keluar 250 tak cukup. Bertambah tika semayang tu sampai keluar. Malam tu belia punya ramai. Masuk malam ke-5 boleh, belia dah hilang, tinggal beliau. Beliau yang semayangnya sujud berirama, berbunyi-bunyi lutut Allahu Akbar, tap 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 sampai hujung tu. Berbunyi lutut kawan tu. La ilaha. Kan. Kemudian kelebihan sedia ada, ditangguhkan siksaan dunia. Makhluk pertama dihisab di mahsyar berbanding umat lain, umat kita. Dapat syafaat daripada Nabi Muhammad kalau kita betul-betul amal sunnah Nabi. Kemudian diberikan salat 5 waktu, umat lain lebih daripada itu. Itulah kelebihan kita. Sembahyang kita lebih banyak, mudah daripada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, iaitu salat 5 waktu saja. Dan begitu juga pahala kita berlipat kali ganda pada bulan puasa. Sahur jangan ditinggal-tinggalkan. Ada orang selalu cakap, aku tak sahur pun tak apa, aku okey. Dia dah biasa tak sahur.
tak ada masalah, tapi kena bangun juga sahur. Disebut pembeza puasa dalam satu hadis Nabi, sebut pembeza puasa dengan puasa ahli kitab adalah bangun sahur. Makna kita dengan puasa orang-orang Islam ni, puasa Nabi, puasa sahabat adalah bangun sahur. Kalau banding dengan agama-agama lain pun ada puasa. Dia puasa tak minum, tak makan, minum air tak apa. Ada puasa tu pula 3 hari terus tak boleh makan langsung. Sayur tak apa, ikut suka dia. Tapi kita puasa, salah satu yang membezakan sahur. Nabi kata apa? Sesungguhnya sahur itu adalah makanan yang berkat, makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Maknanya Nabi borekkan kita suruh bangun sahur. Kok pemalih bona lah kan? Pemalih bona makan buah tamar sebiji, minum air masak. Alhamdulillah. Baca niat puasa, tidur, lepas tu duduklah balik. Nampak? Jangan tidurlah. Ya. Dari Abdullah bin Al-Harith, dari seorang hamba sahabat Rasulullah SAW, bahawa aku masuk menemui Nabi SAW ketika itu beliau sedang makan sahur. Beliau bersabda, sesungguhnya makan sahur itu adalah barakah yang Allah berikan kepada kalian, maka janganlah kalian tinggalkan. Tu dia. Hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, artinya sahur itu makanan yang barakah. Janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya seteguk air, kerana Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Maknanya walaupun seteguk air itu pun memadai untuk sahur. Yang penting sahur, jangan tinggalkan. Ingat tu. Amalan baik di bulan Ramadan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, adalah Rasulullah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya, dan Jibril menemuinya pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk mentadaruskan beliau Al-Quran. Dan benar-benar Rasulullah SAW itu lebih dermawan tentang kebajikan, cepat berbuat kebaikan daripada angin yang dikirim. Hadis riwayat Bukhari. Mana Nabi ni kalau baik, Nabi tak payah fikir, capek Nabi akan baik-baik. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, adalah Rasulullah SAW menggalakkan qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan. Bangun malam, beribadah. Ya. Dan baginda bersabda, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan kerana beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Bangun niat kerana Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kemudian diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau benar-benar menghidupkan malam untuk beribadah dan membangunkan istrinya agar beribadah dengan mengetatkan ikatan sarungnya, yakni tidak menggauli istrinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya Nabi ni malam yang 10 malam terakhir lagi kuat Nabi beribadah. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah juga, adalah Nabi SAW bersungguh-sungguh salat malam pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak seperti kesungguhan pada malam sebelumnya. Kemudian dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, adalah Rasulullah SAW salat witir dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa, dan juga membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Tu sebab biasanya salat witir kan kita baca tu. 2 rakaat, Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa wa sawwa allazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Baca yang pertama. Lepas tu Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu yang satu dia baca Qul huwallahu ahad. Yang mana kalau kita tambahlah baca ayat kursi apa sikit kan, tak ada masalah. 3 rakaat tu buat. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, dinampakkan dalam mimpi seorang laki-laki bahawa Lailatul Qadar pada malam ke-27. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya pun bermimpi sepertimu, ditampakkan pada 10 malam terakhir, maka carilah ia Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi makna kata, itulah antara amalan-amalan yang boleh kita buat. Jadi pada bulan Ramadan ni, saya bagi sekali lalu je lah ya, antara kelebihan-kelebihan yang kita boleh buat. Mana yang boleh buatlah. Antaranya ucap selamat menyambut Ramadan, itu pun disunatkan.
Selamat menyambut Ramadan buat semua. Maaf zahir dan batin. Minta maaf zahir dan batin bulan puasa. Sebelum bulan puasa minta. Jangan tunggu pagi raya. Sekarang pun dah boleh dah minta maaf ni semua. Yang kedua, siapkan pakaian Ramadan. Maknanya dah ni kurta ni baju Melayu ni dah siap dah untuk tarawih kita nak pakai. Ini kain pelekat dan dah ready dah. Bersedia dah tu, makna bersungguh dia nak beribadah. Ini selipar dan 10 standby, takut hilang pada curi. Contohlah kan, contoh. Kemudian niat puasa sebulan pada permulaan, khawatir ada yang terlewat tanpa niat. Walaupun kita dah niat sebulan, kau tak niat kau? Dah niat dah sebulan, tak, tetap niatkan hari-hari. Tadi tu nak cover lapik kalau terlupa. Kemudian berazam melakukan tarawih. Cuba kita azam tahun ni, tarawih berapa? Kalau boleh tak nak tinggal. Kalau boleh azam tarawih tu biarlah tarawih kita banyak. 20 dia nak cari. Sini memang biasa 20 kan? Ya tak? 20 kan? Baik 20. Tak payah apa panjang lah. Yang ringkas-ringkas pun tak apa. Yang penting baik 20, baik lah kan, baik 8 pun tak apa, baik 20 pun tak apa. Yang penting istiqamah kita setiap malam pergi tarawih ya, ikhtiar kan. Kena bertadarus secara bersemak, itu dah sebut tadi. Berjemaah setiap waktu, itu sebaik-baiknya. Kemudian berjemaah di masjid atau surau, lebih baik. Kemudian sebelum tidur bacalah 4 ayat terakhir surah Al-Kahfi supaya dapat bangun malam. Amalkan qiyamul lail walaupun pendek. Sahur di waktu akhir. Sahur untuk elakkan pada siang tidak terlalu payah. Elakkan makanan yang pedas-pedas dan tutup sahur dengan air susu. Sahur ni pun selalu orang bertikai kata. Kalau ikut Imam Syafi'i memang kalau dah azan ni memang dah tak boleh makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau ikut Imam Hanafi boleh. Rajak akan sampai la ilaha illallah. Boleh. Kan? Tapi kena tahulah. Tak mau nak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, boleh makan ke kau? Boleh. Ada satu imam, tak mana imam ke? Tak boleh macam tu tau. Kau nak tahu. Ya. Dia punyalah kan. Anak, tapi kalau anak tu tak perasan, kita dah nampak dah masa dah habis, masa dah time. Nampak anak beriung ngunyah lagi, jangan suruh dia berhenti. Dia tak tahu. Cepat dah nak habis ni. Yo kau, dia pun cepat habiskan. Minum, dia pun minum. Dah niat. Ini tak dijorit budak tu tengah ngunyah lado. Bukan berhenti. Apa? Dah tak boleh makan, dah tak boleh. Habis bila nak minum ni bah? Malam kau. Lah kau tunggu buka baru minum. Tersangkang lado kat tokak. Kan? Boleh sudah habiskan okey. Tu yo. Sebab dia tak tahu. Kan? Punyalah kan, punya dahsyat. Satu lagi dia dah lah selemo. Tu selemo. Selsema. Bila tengah hari tu berkorak-korak tu hidung. Anak tu baru nak cuci, jangan batal puasa kau. Kena sumbek dan bahang. Kau pakai lubang hidung sebelah lain. Budak tu pakai lubang hidung sebelah lain. Merebak pula korak tu basnya. Dah tu tutup dua-dua lubang hidung. Nak dicuci jangan. Nampaklah kan batal puasa. Pakai mulut budak tu. Hidung dah tersumbek. Janganlah macam tu bona. Dah berjurai-jurai tak hidung dah ni. Tak dapat korek dah, takut batal puasa. Puas budak tu ngombe. Tak mau dah gugur. Bayangkan punya buruk iraman orang Islam puasa kalau macam tu. Nak bersihan tak ada masalah dah. Bersihan buanglah. Bersih buanglah. Tak payahlah dijolok-jolok sampai hilang mata hitam. Cacania mata. Itu yo tak boleh. Sampai hilang nyawa. Sedap itu tak boleh. Nak bersih-bersih tak ada masalah dah. Kan? Kau tidur. Taklah dan bersihan lah. Bersih tak apa. Faham? Kebetulan lubang hidung yang besar. Dipakai pencuci jamban. Itu tak apalah. Ada lubang hidung yang besar. Tahu warna tu.
Payah warna kan. Kemudian mandi janabat sebelum imsak tu dah mandi wajib dah kan, takut-takut terlupa. Kemudian sahurlah dengan air susu, tu sunnah tu. Kurangkan tidur, tunaikan solat sunat fajar, solat sunat subuh, tunaikan solat duha, jaga panca indera, elakkan gosok gigi waktu potang. Pukul lompek mula dia gosok gigi, ku 3 gosok gigi, ku 6 gosok gigi. Rajin pula dia gosok gigi bulan puasa tu. Kosan ni ubek gigi tu dia macam-macam perasa oren ada. Perasa siput sadut pun ada. Tahu tu kan? Kurang kan. Hadiri majlis ilmu, buat baik pada ibu bapa. Isteri taatlah pada suami. Abang, malam ni abang nak makan apa? Apa-apa aja layan. Malam ni saya akan siapkan pizza untuk abang. Okey. Buat baik pada suami. Tahu orang perempuan. Abang nak apa lagi bang? Kalau boleh abang nak madu, lebah, lambik lah sabut lebah tu kan. Macam tu. Bagilah, tak ada masalah. Orang perempuan sekarang tak kisah tu tak kan? Tak dapat dia angguk tu. Kemudian dia lah madu lebah, bagilah madu lebah kan. Kemudian banyakkan sedekah. Berbuka dengan 3 biji buah kurma dan air yang belum dipanaskan oleh api. Jangan air yang panas-panas buana. Nabi pun tak suka. Ya. Kemudian berbuka bersama dengan orang tua. Pergi balik rumah mak kita, mak ayah kita makan, ataupun cari orang tua-tua yang kita kenal, ajak buka puasa sekali. Kan? Undang tamu berbuka puasa rumah kita. Kurangkan borek badan. Banyakkan iktikaf di masjid. Perbaiki hubungan suami isteri. Isteri jauhkan keluar memakai makeup dan hiasan. Elakkan berbelanja berlebihan. Kuatkan kesabaran. Banyakkan berselawat, istighfar, bertasbih. Berazam beramal pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita tengok pada bulan puasa ni, saya nak buat sebagai penutup lah kan. Cuba tengok 3 jenis binatang. 3 jenis binatang. Yang pertama namanya kepompong. Ulik lah ulik. Dia masuk dekat dalam lubang kepompong. Dia jadi kepompong. Berminggu-minggu dia tak makan. Dia duduk di dalam tu. Biasa dia keluar cik daun pun tak, dia duduk situ dalam tu. Berminggu-minggu, akhirnya dia jadi apa? Dia keluar dia jadi apa? Jadi ramu-ramu lah kan. Jadi kupu-kupu ke ramu tak kira lah. Bila keluar tu cantik warna dia. Cuba tengok ayam mengeram tolu. Situ duduk kan. Kita rapat kombang lah kan. Tapi hasil dia setelah berminggu-minggu dia tak makan, tak minum tu. Akhirnya bila dia bangun, tolu tu dah ready nak keluar, menoteh anak-anak ayam tu comel-comel kan, keluar tu punya cantik, warna bulu dia tu halus je, geram kita tengok Begitu juga dengan ular sawo. Ular sawo bersalin kulit, tak makan, tak minum. Paling lama ular sawo bersalin kulit setahun. Itu sebab bila dia dah bersalin kulit, cuba tengok, berkilat kulit itu. Itu yang keluar-keluar, orang pun dia boleh talan, punya lapar setahun puasa. Jadi nak menunjukkan kita keadaan dalam 3 binatang ni, puasa biasanya menjadikan dia lebih baik. Maka kita sepatutnya, sebab disebut ada yang dalam ceramah-ceramah tu sebut Ramadan, madrasah Ramadan. Sebab apa? Sebab bulan puasa tu proses mendidik kita kembali kepada fitrah asal kita, iaitu menyucikan diri. Itu sebab pagi raya dinamakan Hari Raya Aidilfitri, kembali kepada fitrah, sebab kita dah suci daripada dosa-dosa sepatutnya. Itu sebab kadang-kadang orang puasa, bulan puasa dah okey, pagi raya fail. Macam mana pagi raya tak fail? Orang semayang raya, dia semayang raya. Habis semayang raya, orang dengar khutbah, dia duduk kat luar berburak-burak. Fail. Kono pula bulan puasa tu, raya tu pula jatuh hari Khamis atau hari Jumaat. Maknanya hari pertama
dengan hari kedua tu ada solat Jumaat. Cuba tengok berapa ramai orang yang tinggalkan solat Jumaat dia. Sebab dek beraya. Leko mengojokan lomang. Leko mengojokan kutupek, nasi impit, sampaikan tolopeh waktu solat. Bulan poso punya jaga waktu semayang, raya langsung habis. Dan bulan poso sampailah ke raya. Kadang-kadang tu sebab kalau nak buat poso 6, buat tawih doreh-doreh, jangan tunggu lama. Masuk minggu kedua sampai minggu ketiga lagi payah. Banyak botol jamuan rumah terkupak, open house, rumah terbuka lah kan. Jadi rasa cukuplah setakat itu. Mudah-mudahan kita buat persediaan yang sewajarnya untuk Ramadan. Rugi kita, Ramadan tak selalu datang. Dan mudah-mudahan Ramadan yang datang pada kali ini kita raikan dengan lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Cukup setakat itu. Minta maaf banyak kalau tersilap kata terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu datang pada Allah SWT. Kemudian kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz atas ceramah yang telah diberikan, dan insyaAllah penyampaian ceramah akan kami fikirkan untuk kami menjadikan perumahan sehingga kami berjumpa dengan Ramadan kelak insyaAllah. Bagi mengenai hari kita pada hari ini, majlis kita menyebut hari Berhasil Elok Musim Madrasah Ibrahimiyah Adiliyah bagi mengiringi Haji Ahmad Rahman untuk menyampaikan hidayah kepada Ahmad Ustaz. Terima kasih. Dan untuk amal syukur juga bagi siapa yang mendapatkan produk seperti t-shirt sebagai berobat dari Awani, Rumah Asmi, Madu Lebah, sila dapatkan di sebelah kanan sebelah kiri petai.